Wawancara eksklusif khas SNA. Permulaan yang hebat sekarang. SNA 独家专访现在正式开始。 Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, terlerailah, terurailah semua persoalan siapakah leader yang 10 tahun pengidap pandemik COVID-19, iaitu Erin Amzah. Yang selama ini kita rasakan, yang selama ini ramai yang tertanyakan. Jom, duduk semua. Okey, Kak Erin, apa hari ni? Sihat? Oh, alhamdulillah sihat lah. Dah makin cantik lah sekarang kat sini kan. Makin cantik lah sekarang. Awak hari ni sangat cantik kan? Ini kita berjumpa. Dah lama kan? Saya percaya ramai yang merindui untuk bersua kenal, untuk berjumpa kan. So hari ni kita berjumpa dengan Erin Amzah di dalam satu program, di dalam satu wawancara yang cukup eksklusif. Ya, lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang hari ini, kerana sudi berkongsi sekejap lagi suka duka Kak Erin di dalam SNA, di dalam fasa kejadian ataupun kemalangan yang berlaku pada Kak Erin. Yalah, first saya nak ucapkan terima kasih lah kepada syarikat SNB Marketing sebab apa beri peluang pada saya, tapi sebenarnya dah nak mula nervous sangat. Lepas tu orang kata memang sikit ada kesedihan lah kalau misalnya ada kecil, minta maaf lah. Terima kasih kepada kita punya MC, lepas tu kita punya bakal production sebab apa sudi sebenarnya untuk jemput Kak Erin sebenarnya syarikat kan bagi peluang. Okey, sebenarnya Kak Erin, ketika kami di awal pemberitahuan yang Kak Erin adalah salah seorang positif COVID-19, kami semua satu syarikat agak terkejut. Kenapa beliau yang harus kenapa beliau yang didapati pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana akak dapat tahu sendiri di Jakarta dan pada masa itu bila akak pergi ke menjalani pemeriksaan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan dengan bismillah lah. Okey, panjang ceritanya. Tapi kita kena cerita jugalah sebab sebenarnya ramai yang tak tahu keadaan masa sebenarnya dalam situation ni. Memang ramai yang tak tahu, hanya special orang saja yang tahu apa yang kami alami lah. Okey, benda ni bermula sebenarnya daripada abah Kak Erin lah. Bermula daripada abah apabila beliau start demam. Okey, demam selepas kita MCO kan, kita MCO 18 hari bulan. Betul. Okey, masa tu adalah birthday anak Kak Erin. Jadi kita tak boleh lupa. Betul lah, birthday anak Kak Erin. Yang kecil tu right. Jadi orang kata abah dah start demam tapi kita macam on off lah. Kita pun tak syak apa. Jadi kita lalui benda macam biasa. Tapi nak dijadikan cerita pada 25 kalau tak silap hari 25 hari bulan ketiga, abah dah start tak boleh bangun. Maksudnya dia terbaring lah. Sebab kalau ikut sebenarnya bapak Kak Erin tak pernah seumur hidup lah, kita orang Kak Erin dah umur 44 tahun, sebenarnya abah tak pernah pergi hospital, tak pernah pergi hospital. Untuk buat check up biasa sebab orang tua kan. Ya, betul. Tapi untuk stay dalam hospital sebenarnya tak biasa, tak pernah. Okey, jadi Kak Erin bawa dia after maghrib, bawa dia pergi klinik kerajaan di Batu 14. Masa tu hospital klinik dah nak tutup tau. Tapi kita pergi. Pukul berapa tu? Dalam pukul lepas maghrib. Lepas kita solat, terus Kak Erin bawa abah. Kak Erin bawa abah ke sana. Dan dalam perjalanan ke klinik tu sebenarnya Kak Erin dengar pernafasan abah Kak Erin. Kuat. Sebab bapak kita tak ada asma tapi dia ada bunyi. Tapi dia dah diam. Jadi bila dah sampai di klinik kerajaan, memang tak ada patient. Selalunya ramai kan? Kosong lah kita. Selalunya ramai tapi hari kejadian tu tak ada. Doktor cakap semua orang takut nak pergi klinik. Jadi orang kata special lah sikit bapak Kak Erin pergi. Bila dia check dia punya gula dia masa tu turun juga lah 4. Lepas tu demam dia tak tinggi. Ketika itu dia tak demam? Tak ada demam dia 37. Tetapi bila pergi jumpa doktor risau ada bunyi. Ada bunyi di bahagian paru-paru. Okey, doktor suspek jangkitan kuman. Lepas tu kedua dia suspek juga dengan denggi. Jadi terus buat cek darah. Cek darah pun kita tak ada denggi lah. And then doktor cakap dengan Kak Erin. Masa tu Kak Erin dah perasan tau kelang kabut.
Maksudnya sana lari, sini lari. Ada orang macam stage lari lah, mungkin first time. Jadi orang kata Kak Erin pun diam dulu. Bila sampai satu tahap kita cakap personal, puan, kita bawa ayah ke hospital lah. Sebab kita suspect, memanglah kalau ikut check ni memang dia jangkitan kuman, tapi pasal dia orang tua dah ada masalah kecil manis, kita nak bawa dia ke hospital. Tapi masa dalam tu memang yang kira yang buat check semua bapak Kak Erin memang orang yang pakai pakaian gasta lah. PPE PPE full protection. Jadi orang kata bapak Kak Erin tak pernah duduk kursi roda pun duduk di kursi roda. Jadi Kak Erin ambil gambar, Kak Erin dah start bagi kat adik-beradik Kak Erin dah bagi. Lepas tu masa tu doktor dah cakap suspek saja, tapi sebab disebabkan faktor usia kan. Kak Erin pun cakap dengan my sister, cakap abang kena pergi hospital sedang. Jadi masa dalam tu orang yang pertama lah, sebab memang Kak Erin kita adik-adik je. Kita inform selama pun kita tak bagi tahu sebab kita tak expect yang dia akan kena COVID. Jadi Kak Erin bagi tahu dia dan Kak Erin bagi tahu sahabat Kak Erin lah, Miss Ninjing. Kak Erin cakap, Ninjing, bapak I kena paksa ke hospital? Mungkin lah, tapi I hope tak ada lah. Dia kata tak. Dia pun tergamam. Kita nangis lah, dia kata tak apa Rin, dia pergi. Kita tak boleh bawa bapak kita ke hospital, jadi orang kata memang ambulans terus ambil. Ambulans yang memang kena uruskan. Memang 100% masa tu pihak hospital lah, klinik hantar dia orang telefon dua hospital, dia kena telefon Sungai Buloh ataupun siapa nak ke Sedang. Tapi disebabkan dia bukan lagi suspek COVID, dia orang hantar ke Sedang lah. Okey, di Sedang terus emergency, jadi Kak Erin tu pergi ke sana. Kami tunggu di Sedang sebenarnya daripada pukul 9 sampai 5 pagi. 9 hingga 5 pagi. Itu pun Kak Erin balik. My sister tak balik. My sister stay lagi, dia lah sanggup. Kak Erin rasa dah tak sanggup dah sebab kesejukan yang sangat kan di hospital. Dan kita tak boleh tengok orang tu kita. Bila dah masuk di sana, memang tak dapat tengok dia lagi. Jadi orang kata kita tunggu tapi tak ada information apa. Just Kak Erin cakap lah, kita lah balik dulu. Jadi bermula daripada bapak Kak Erin dan besoknya setelah pukul berapa lah masa tu dia telefon abang masuk hospital lah. Kita rasa admit lah di hospital. Di hospital Sedang. Di hospital Sedang. Okey. Balik pada bapak Kak Erin lah. Bapak Kak Erin setelah 3 hari sebenarnya di hospital Sedang, masa tu kita rasa okey, geng-geng kita telefon lah macam ni, tanya macam mana bapak you, okey kot, tak ada apa-apa jawapan. Jadi itu masih positif, positif tak ada. Positif tak ada apa-apa. Kita lalui benda macam biasa, pukul dah, kita tak ada rasa macam memang tak ada apa. Jadi orang kata cuma lah Kak Erin nak cakap lah, Kak Erin tak perasan simptom lah. Okey. Balik daripada hospital memang balik pada Kak Erin lah, cerita Kak Erin pula. Kak Erin balik ke rumah. Jadi kita dah mandi siap-siap, kita pun tidur dengan anak kita. Okey, lepas tu dalam mungkin pasal Kak Erin balik lewat, Kak Erin bangun pun lewat sikit lah, dalam pukul 11 semua Kak Erin start sakit kepala. Dia cakap sakit kepala. Okey, Kak Erin just makan Panadol. Lepas tu makan lagi 2, makan juga SNA. Makan 3. Lepas tu 2 kali. Sebab Kak Erin bukan jenis orang yang sakit. Kami tahu Kak Erin jenis orang yang kuat yang kuat, yang tegas, yang bersemangat. Susah nak tengok Kak Erin sakit kan. Jarang macam-macam. Sebab hari terakhir Kak Erin buat gathering birthday lah dengan kita punya team kan. Rasanya 16 bulan sebelum 18 kita dah tahu MCO kan, kita buat gathering birthday. Ingat lagi, Kak Erin masih ingat lagi lah bisa pandang Kak Erin. Kita di tingkat 5, dia cakap masa tu kita borak pasal simptom-simptom ni lah. Okey, lepas tu dia cakap you kuat, you lah yang tak pernah sakit dia macam tu. Kak Erin macam cakap dia, coy jangan cakap macam tu tau. Tapi masih mulut dia. Jadi orang kata balik pada hospital selepas hantar bapak Kak Erin tu, Kak Erin bangun tidur, Kak Erin dah start sakit kepala. Lepas tu Kak Erin inform dengan husband, sakit kepala lah, kenapa ya? Husband Kak Erin dah start alert tau. Dia cakap, dia punya simptom kot. Takkanlah. Kita macam tak percaya kan benda tu terjadi. Okay. Jadi orang kata, makan malam tu Kak Erin demam lah. Bila demam, Kak Erin memang kita ada suruhkan, kita check. Demam dia tak tinggi, tapi kita rasa badan kita tak selesa. Lemah tu?
Dia tak lemah, cuma you demam, tak tahulah macam mana simptom orang demam. Tapi kita demam sebab kita makan supplement je. Kak Erin memang makan supplement, Kak Erin makan booster. Jadi suami Kak Erin dah start bising lah, family pun adik-adik sebab kita inform kan, macam badan tak sihat lah. Lepas tu Mak Zee pun cakap pergi check up. Dia kata pergi check up lah, itu hari Khamis. Tapi problem dia, Kak Erin demam 1 malam je. Tapi asal sudah okey. Besok hari Jumaat tu Kak Erin dah okey. Jadi kita tangguh lah, cakap tak payahlah, hari Isnin lah kita pergi check up. Cakap macam tu. Tapi nak dijadikan cerita hari Ahad. Hari Ahad, my brother sebenarnya nak hantar handphone dekat bapak kita orang kan. Sebab bapak Kak Erin umur dah 70 lebih. Tak tahu guna teknologi, maksudnya tak tahu guna telefon pun. Jadi kita nak communication dengan dia, memang kita 100% bergantung kepada hospital call. Kita call hospital, kita rekod tau setiap percakapan dengan hospital. Dengan the patient, dia cakap okey pakcik okey, apa semua tu tunggu keputusan darah. Jadi orang kata hari Ahad bila abang Kak Erin nak hantar handphone tu, barulah dia tahu yang bapak kita orang dah pergi ke Sungai Buloh. Maksudnya di sini keluarga Kak Erin tidak diberitahu yang bapa Kak Erin pergi ke Sungai Buloh. Ya. Sebabnya satu, diorang cakap, diorang call. Kita ada tinggalkan nombor telefon. Sebenarnya nombor yang dia call sebelum tu adalah nombor yang lama, my brother punya. Tapi sebelum kakak kita balik, Alun Kak Erin balik, sebenarnya kita dah bagi nombor kita, adik-adik semua. Cuma itulah mungkin pertukaran, kita pun tak nak salahkan diorang, tak pertukaran shift, diorang tak alert dengan nombor. Jadi diorang tak dapat call kita. Jadi you bayangkan my brother tengah bawa motor balik menggigil tau. Menggigil, dia kata aku dah tak boleh nak bawa motor dah. Macam mana? Sebab kita kena faham tau. Bila seorang pesakit kena COVID, you tak boleh tengok dia lagi dah. You tak boleh tengok dia, you tak boleh jumpa dia. Sedangkan kita orang jumpa hari terakhir masa Kak Erin hantar bapak Kak Erin di hospital sedang tu, Kak Erin hantar. Kita tak sempat nak minta maaf tau. You bayangkan, kita tak sempat nak minta maaf. Kalau apa-apa jadi, terkilan tak kita sebagai seorang anak? Yang itu yang buat kita menangis. Sebab abang Kak Erin balik, dia panggil kakak Kak Erin telefon, Kak Lang datang. Kita berkumpul adik-adik. Kita hanya ada 5 adik-adik kan. Kita berkumpul. Dia cakap, Abah confirm COVID. Masa tu bila dia cakap Abah confirm COVID tu, ya Allah, tak tahu nak cakap. Sebab kita hanya fikir mati atau hidup. Sebab kita tengok kan, kalau kita tengok berita, kita biasa lah, kita follow lah. Sebenarnya yang pergi semuanya banyak yang tua kan. Jadi masa tu cakap, ya Allah, tak sempat nak jumpa Abah, tak sempat nak cakap dengan Abah, tak sempat nak telefon Abah. Jadi orang kata perasaan tu, ya Allah, macam benda tu berlaku macam dia nak berlaku terus. Jadi memang kami semua adik-adik memang menangis lah, tak tahu nak cakap lah. Memang sedih tu, hanya Tuhan je yang tahu. Dan sampaikan bapak Kak Erin tak tahulah, benda ni viral tu. Viral di Puchong, macam-macam cerita. Dah start macam-macam cerita disebabkan kita inform. Benda ni kita inform lah. Bila bapak kita dah kena, kita terpaksa inform. Dan benda ni kita sebar di dalam WhatsApp. Di dalam WhatsApp group siapa saya pun tak tahu. Sebab masa tu Kak Erin memang dalam Facebook memang dah, sebenarnya dalam Facebook dah dah kecoh. Dia pucung lah masa tu, dia pucung. Cuma tak tag dekat Kak Erin punya Facebook. Jadi Kak Erin memang tak tahu apa-apa lah. Kak Erin memang kebetulan lah, Tuhan ni mungkin dia nak tolong kita. Kak Erin punya telefon tak boleh nak on. Jadi orang kata Kak Erin tak tahu apa yang berlaku. Cuma macam kita ada penyewa-penyewa di rumah abah Kak Erin, diorang yang sakit hati, diorang inform. Dan ada screenshot lah yang memang kata menyedihkan, menyakitkan hati, sampai ada yang buat berita menyebarkan berita-berita palsu lah pada Kak Erin. Yelah, bayangkan bila bapak Kak Erin disahkan COVID, orang boleh cakap yang kami ni boleh, kami anak beranak ni sebelum kejadian lah pergi lepak lah, pergi duduk dekat Lombong buat gathering. Rumah kami, tanah kami cukup besar nak buat gathering, kenapa kita nak buat kat Lombong Jadi cerita ni panjang lebar, diorang cerita lah diorang. Tapi alhamdulillah lah budak-budak, kita ada budak-budak kampung Seri Aman, kampung muda diorang push, ada yang kena block lah.
Jadi orang kata lepas tu ada yang cakap lah bapak Kak Erin ni asalnya sakit daripada rumah, ambulans datang kat rumah ambil, lepas tu ambulans hantar, dah elok ambulans hantar balik, dia balik, lepas tu sakit balik, hantar balik. Benda tu langsung tak berlaku sebenarnya. Memang tak berlaku. Yang itu yang membuatkan kita sangat-sangat sedih, sangat-sangat marah. Jadi orang kata sampai my brother kita macam nak lawan tau. First kita nak report polis. First berita palsu kan. Tapi abang Kak Erin dia lah cakap dengan kita orang, dia kata okey tak apa, sekarang ni kita fokus apa? Kedua kita fokus mak, macam mana kita nak sampaikan berita ni kat mak, sebab sebenarnya yang uzur mak Kak Erin. Jadi orang kata yang uzur sebenarnya mak kita, tapi orang kata kita ni dah tak tahu macam mana nak sampaikan berita ni pada mak yang abah kita ni dah disahkan COVID, kita tak tahu nak apa. Memang kita tak berani nak menghadap muka mak kan, sebab first mak Kak Erin dengan bapak Kak Erin tak pernah pisah. You bayangkan seorang isteri yang tiba-tiba suami tak ada, gaduh-gaduh pun suami dia kan, ada kat sebelah, tiba-tiba suami dia tak ada. Lepas tu dia macam dia tahu tapi dia tak nak tanya. Okey, jadi pada situ kita memang Kak Erin sangat-sangat sedih, tapi alhamdulillah Kak Erin Tuhan bagi kami kekuatan. Kami duduk satu tempat, adik-beradik kami dekat situ lah. Kak Erin tak dapat bayangkan kalau kita orang jauh. Itu kelebihan dia lah. Kekuatan dia lah sebenarnya, kekuatan kami lah kat situ. Jadi orang kata bermula fasa setelah abang kami Kak Erin berada di Sungai Buloh. Okay. Banyaklah dalam grup-grup pun menyebarkan, dan sejak itulah Kak Erin tak berkongsi dengan orang. Kak Erin cakap sebab manusia ni suka tengok cerita yang tak baik daripada yang baik. Bukan nak bagi sokongan, tapi boleh tanya dengan kita pula macam mana boleh kena. Kita bukan Tuhan. Kalau kita tu kita cakap saya kena kat sana kan. Jadi bila orang tanya soalan tu sebenarnya menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Dia bertanya seolah-olah macam kita minta benda tu ada kat kita kan. Jadi orang kata bila bapak Kak Erin dah disahkan COVID, tiba pula giliran kami untuk buat pemeriksaan. Kami di-call oleh doktor-doktor daripada KKM. Sungai Buloh siasat tanya. Lepas tu first dia orang suruh kita masa tu kita 5 beradik termasuk mak 6 lah pergi buat swab test. Kita buat swab test di Batu 14. Okay. Masa buat swab test tu biasalah barulah tahu kan, memang kita ada satu tempat yang memang dihaskan untuk buat swab test. Kami kat ini semua tak dapat, tak kena sebab kita hanya kontak yang rapat. Kontak yang rapat, dan bila dia buat 7 hari selepas tu lah Kak Erin buat, semua mak buat 7 hari selepas tu, pada swab test tu kita buat pada 1 hari bulan 4. Itu April Fool. Kita kena buat, kita pergi semua pergi check. Pada 7 hari bulan 4 Kak Erin dapat panggilan telefon. Okay, sebelum tu kita telefon tu, bila kita dah buat swab test ni, kita kena kuarantin 14 hari tau, di rumah. Ketika tu doktor dah menyuruh ke? Memang bila you dah buat swab test, you akan dapat satu surat daripada KKM. Dapat satu surat daripada KKM, you tak dibenarkan lagi keluar lah. Masa tu pos barang memang Kak Erin ni tak bisa pada Kak Erin lah, jenjeng lah yang kena kerja untuk Kak Erin. Sebab memang kita tak boleh keluar. Kalau kita keluar, diorang tahu kita kena saman lah. Jadi 14 hari, dalam masa 14 hari, tapi kita dah start call, nak tahu keputusan kan, kita nak tahu juga keputusan. Perasaan tu nak tahu tu mestilah ada kan. 7 hari bulan Kak Erin dapat panggilan daripada doktor di KKM, Dr. Murni Kak Erin. Dia telefon, dia kenalkan lah, saya ni doktor daripada KKM, okey puan didapat kes positif. Masa tu tengah makan nasi ni, pukul 4 lebih. Saya cakap, positif. Masuk doktor apa maksudnya pun ada COVID lah. Jadi bila Kak Erin doktor bagi beritahu macam tu, okey, Kak Erin tanya dia lah. Tapi masa tu Kak Erin nak kata sedih ke terus, tak ada. Kita dah memang macam, tak apa. Kita dalam situasi macam tu, tak apa. Dengar, cuma Kak Erin tanya dia, apa yang perlu Kak Erin buat? Okey, apa yang perlu Kak Erin buat, apa yang perlu saya buat? Dia cakap, okey, sediakanlah barang-barang untuk duduk di hospital Sungai Buloh. Puan bawa lah barang-barang perlu. Dia cakap, kena bawa baju ke? Sebab kita tak tahu, kita tak pernah duduk di hospital. Jadi kita tak tahu apa yang perlu kita bawa. Jadi yang kata dalam pukul 7 atau pukul 8, kita boleh akan ambil puan lah. Dia akan datang ke rumah ya, dia ada tu. Masa tu Kak Erin pun siap lah, luggage Kak Erin. Kita pakai luggage pakai luggage Kak Erin bawa baju. Kak Erin bawa SME, Kak Erin bawa Ziwang, Kak Erin bawa Sebab Putra. Ini memang Kak Erin bawa. Alright. Okay. Jadi
kita ada panel pakar nutrisi kita hari ini. Jadi kita ingin mengambil kesempatan untuk bertanya beberapa soalan juga mengenai COVID-19. Okey, Mr. Wen, apa maksud COVID-19 ini sebenarnya? Dan daripada mana punca COVID-19 ini? Okey, puncanya sebenarnya sekarang pun tak tahu dari mana punca dia. Tapi yang tahu je lah sekarang kita belum ada vaksin lagi sebenarnya. So virus ini, selagi kita belum ada vaksin, sebenarnya kita tidak patut pandang ringan terhadap perkara ini. Walaupun sekarang kita nampak banyak perkara lah macam sudah longgar. Starting kita ada PKP, sekarang PKP. So banyak orang macam sudah pandang ringan itu macam rasa sendiri sudah selamat. Sedangkan walaupun sekarang kita punya angka positif setiap hari 2 angka saja. Tapi orang macam rasa dia tidak berbahaya lagi. Masih bawa sekeluarga, ada yang masih kecil lagi, ada orang tua pun pergi sana pergi sini, ke sana pergi sini. Ke sana ke sini. So ini tidak sepatutnya lah terjadi lah. Kita kena berwaspada juga. So asalkan kita ikut SOP lah, mesti ikut SOP setakat ini. Okey. Seperti mana yang Kak Erin Amzah bercakap tadi kan, apabila bapa dia telah pun disahkan COVID-19 dan adik-beradik dia diminta untuk membuat test. Okey, kita difahamkan di dalam dunia ini ada beberapa test untuk mengenal pasti COVID-19 ini atau pandemik COVID-19 ini. Jadi, apa perbezaan test ataupun uji ni yang ada? Apa perbezaan di antara test yang ada? Okey, sekarang di pasaran ada 2 jenis test yang biasa digunakan. Satu kita panggil Golden Standard Test. Satu kita panggil Rapid Test. Okay. Golden Standard Test ialah seperti Kak Erin jalankan lah, swab test. Itu mengambil sampel dari hidung, dekat. So itu lebih accurate, lebih ketepatan lebih tinggi. Sebab itu kita test kepada antigen. Antigen ialah sesuatu tindakan bahan kimia yang dihasilkan oleh sel semasa virus ini attack. So virus ini attack masuk sel, dia akan terus menghasilkan antigen. So ketepatan dia lebih tinggi. Satu lagi kita dikenal sebagai rapid test. Itu rapid test sebenarnya dia ada risiko dia. Sebab rapid test dia test antibody. So antibody ini hanya dihasilkan apabila sel imun badan bertindak balas. Tapi sel imun sistem bertindak balas sebenarnya dia mengambil masa. Depends pada individual. Mungkin orang tu 1 hari sudah ada tindak balas, mungkin ada 7 hari baru ada tindak balas. So katakan hari itu orang tu mungkin sudah terkena COVID virus itu. So dia pergi jalankan rapid test, tapi badan dia belum bertindak balas lagi. So dia belum ada antibody lagi. Jadi kan result dia ialah negatif kepada COVID-19. Sedangkan badan dia sudah ada virus ini. Dan dia akan menuntut mungkin 7 hari kemudian. Itulah risiko dia lah kalau kita ambil rapid test lah. So, Golden Standard Test memang satu metode cara yang memang disyorkan atau direkomend oleh kerajaan. Rapid test sebenarnya kerajaan kita tak begitu rekomendkan. Jadi yang Kak Erin buat tadi adalah Golden Standard Test. Golden Standard Test. Okey. Berbalik ada lama dia. Alright, berbalik kepada Kak Erin kita. Okey, apabila Kak Erin dah disahkan positif COVID-19 tu, ada tak simptom-simptom seperti mana kita tahu di akhbar-akhbar ataupun di TV, simptom-simptom ni dia ada batuk, demam, sesama, tetapi bagaimana untuk antibody Kak Erin? Adakah ketika itu Kak Erin ada batuk, ada demam, ada sesama, atau terlebih rajin ke? Itu yang kita nak tahu, ada simptom-simptom tak yang Okey, simptom Kak Erin yang Kak Erin perasan lah, itu jelas yang 1 hari 1 malam tu Kak Erin demam hari Rabu Kak Erin hantar bawa Kak Erin, hari Khamis tu Kak Erin ada demam malam lah, demam malam. Pagi tu cuma Kak Erin cakap memang Kak Erin sakit kepala, bangun tidur tu Kak Erin sakit kepala. Lepas tu malam tu ada rasa demam, Kak Erin cakap dengan husband Kak Erin, tapi setiap 3 jam. 3 jam sebenarnya malam kita dah start tidur asing. Okey, berbalik pada suami lah. Suami Kak Erin sangat particular. Sebab apa, suami Kak Erin seorang wartawan. Jadi dia sangat alert dengan benda ni. Jadi bila Kak Erin ada simptom sakit kepala tu, sebenarnya dia dah tanya lah, ada simptom COVID ni. Kita cakap dengan dalam masa tu kita macam aduh agak-agak lah. Tahu tu kita fikir yang benda ni boleh kena kat kita lah. Tapi Allah sayang kita kan, dia uji Jadi orang kata Kak Erin okey lagi, tak apalah, ikutlah lagi. Itulah dia memang sure kan Kak Erin kena pergi.
Lepas tu bila malam tu Kak Erin start demam, dia dah start risau dan dia terus spread kita orang punya tidur anak beranak lah. Maksudnya dia memang tak kasih I, anak-anak I tak boleh pegang. Anak-anak Kak Erin memang tak boleh pegang Kak Erin, jangan pegang mama. Jadi you bayangkan anak kita yang biasa mama peluk tak boleh peluk. Memang bapak dia sangat-sangat spread. Ada sikit tekanan lah sebenarnya pada Kak Erin. Sebab apa tu? Kau ni kadang-kadang kita cakap dalam hati lah, tapi tak adalah melawan. Tak puas jugalah kita kena. Jadi anak Kak Erin yang mungkin dia manja sikit, jadi dia merengek lah. Memang bapak dia tak bagi. Jadi memang kita dah start tidur separate. Kak Erin setiap kali Kak Erin sedar, sebab kita tak boleh tidur lena sangat, check kita punya tekanan panas. Tapi Kak Erin tak batuk. Tak adalah batuk, tak dapat bayangkan batuk macam mana yang dimasukkan tau. Jadi kata kalau bersin tu kita memang bersin juga, tapi tak ada gerak. Jadi orang kata tapi yang Kak Erin perasan memang Kak Erin ada simptom sakit kepala dan Kak Erin ada demam kat malam tu. Okey. Jadi besoknya pula bila kita makan SNE, bukan Kak Erin nak jual tapi memang betul lah kita memang makan suplemen yang kita ada. Kak Erin makan SNE, Kak Erin bantu juga dengan sebab itu kan bagus untuk paru batuk. Jadi orang kata besok pagi Kak Erin dah okey. You bayangkan bila Jumaat tu kita dah okey, dia kembali okey balik. Dia normal balik. Dia normal. Jadi bila dah normal macam tu, kau nak pergi tak klinik? Tak nak lah. Memang tak lah kan. Jadi Kak Erin tak pergi klinik lah. Kak Erin cakap tak apalah nanti lah. Diorang bising. Sebenarnya my sister ke my brother cakap pergi lah cek. Dah tak sempat dah ni, dah nak tutup dah klinik. Sebab kita nak pergi government je, kita tak pergi swasta pun. Okey, jadi orang kata Kak Erin pun kita tangguh. Sebab dah Jumaat, Sabtu, Ahad kita anggap macam klinik tak buka. Jadi memang Kak Erin suspect nak, Kak Erin dah promise lah memang isi Kak Erin nak pergi check up, pergi check. Tetapi kita dapat jawapan kenapa kena hari Ahad. Dari Ahad tu dapat jawapan, jadi hari Isnin semua orang kena pergi. Kita orang ada balik kena pergi. Jadi apabila Kak Erin disahkan tu, bila disahkan tu, macam tadi Kak Erin cakap tadi dari Dr. Muri tak salah saya, Dr. Muri bagi tahu bila tarikh dia. 7 hari bulan. 7 hari bulan. Sebab kalau ikut Kak Erin beritahu kita pun 7 hari bulan diorang dah start ambil Kak Erin dia. Okey, 7 hari bulan dalam pukul 4 petang tu lah. Dia petang. Ambil maknanya dia menggunakan ambulans untuk ambil Kak Erin. Sebelum tu dia call. Dia call dulu. Dia call dulu Kak Erin. Bila Kak Erin dah dapat benda tu, Kak Erin kata, Kak Erin terus WhatsApp adik-adik kita ada tu, diorang WhatsApp, diorang tengok, diorang semua dapat mesej. Kalau yang negatif, diorang akan dapat mesej daripada KKM. KKM takkan call. Positif saja dia akan call. Bila you memang positif, dia akan call direct. Jadi dia call, dia kenalkan diri dia. Jadi Kak Erin bila bagi tahu dekat adik-adik menangis lagi. Nangis lah sebab especially my sister. Kita adik-adik lah kita nangis, tapi bila dengan suami relax. Jalan anak-anak pun dia tak faham lagi, tapi biasa je. Situation tu jadi biasa. Sebenarnya cuma Kak Erin siapkan barang-barang. Anak dah tak tanya Kak Erin siap barang-barang untuk masuk dalam luggage. Jadi orang kata bila Kak Erin first orang yang Kak Erin contact sebab apa tahu doktor dah start siasat. Doktor dah start siasat Kak Erin, dia call, dia kata okey siapa lagi punya kontak paling rapat. Kak Erin dah mula-mula cerita lah, okey saya ni dia pergi mana sebelum tu dia tanya soalan tu kita tak boleh tangkap sebenarnya dia nak tangkap kita. Dia start interview agak lah. You kerja di mana? Dia pun cakap, saya bekerja sendiri. Saya selalu jalan-jalan sana, jalan sini. Dia kata, lagi pula. Dia kata, okey. You buat apa ni? Saya buat, saya memang jual supplement lah, makanan kesihatan. Dia kata, hari terakhir yang jumpa rakan-rakannya, Kak Erin memang tak ingat. Dia cakap, doktor macam mana saya nak ingat 14 hari punya lepas, saya nak ingat kan? Kita tak macam mana, hari yang terakhir sebelum kita MCO, saya keluar dengan kawan-kawan saya celebrate dekat SNE tau. Dah tersebut nama SNE, dah tersebut dekat SNE, boleh tak you bagi nama kawan-kawan you? Dia minta nama dengan nombor telefon. Kita dah, masa tu Kak Erin dah cuak. Bila Kak Erin dah cuak, doktor tahu mungkin. Dia cakap tak apa puan, nanti puan WhatsApp saya. Jadi orang kata bila doktor minta, doktor suruh saya WhatsApp, orang yang first Kak Erin call memang Jinjing lah. Kak Erin cakap dengan Jinjing. Kiranya the first person Jinjing yang Jinjing lah sebab kontak yang paling rapat lah. Kami memang rapat. Jadi bila Kak Erin inform I COVID, dia pun macam tak apa. Lepas tu I minta, sebabnya Kak Erin minta pendapat sebab first kita dah ada pengalaman bapak kita kena COVID, macam mana orang watch kita
Jadi bila kita yang kena, first Kak Erin punya kepala akan fikir, orang fikir, alah jual makanan kesihatan kau pun sakit. Yang itu yang kita cakap, manusia ni kadang-kadang dia tak faham takbir kan. Dia tak faham kat situ. Jadi orang kata Kak Erin bagi tahu dia, Kak Erin cakap dia, Jinjing, I pasal bagi tahu you, kalau KKM telefon, you all bersiap sedia lah, you all jawab lah dengan certificate-nya. Sebab first, dia nak putuskan rantaian. Jadi disebabkan dia nak call tu sebab nak putuskan rantaian. Nak putuskan rantaian. Jadi lepas tu ada 2-3 orang kan dia sempat dengan Erin. Yang mana nak cakap dengan diorang? Sebab diorang memang tak tahu. Yang memang tahu dalam SN ni sebenarnya Jinjing saja. Orang lain tak tahu. Orang lain memang tak tahu. Bos ni pun belum tahu lagi. Sebab bila dah petik nama syarikat SN ni, dia yang yang kontak beritahu. Tapi masa tu memang kita rasa satu benda yang sangat-sangat menyekarkan lah. Sangat sukar. Okey, Mr. Bun. Saya rasa soalan ini mesti yang ramai di luar tertanyakan. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Kak Erin adalah usahawan untuk produk kesihatan. Dan secara tidak langsung dia menggunakan produk-produk kesihatan ataupun produk-produk suplemen pemakanan sampingan. Jadi soalan saya kat sini, bila seseorang yang mementingkan kesihatan tapi masih lagi kena COVID-19, kenapa? Mengapa perkara ini boleh terjadi? Okay. Interesting punya soalan. Kita tengok, tak kira kita Facebook ke khabar news ke mana-mana nak. Kita pun pernah diketahui bahawa pakar-pakar, doktor, nurse pun terkena kan virus ni. Sedangkan mereka berada di kawasan hospital memang full protection macam angkasawan. Makanya angkasawan full protection. Kalau katakan macam mana nak menjaga kesihatan diri, macam mana nak mengelakkan diri daripada virus ini, mereka lebih pakar daripada kami. Mereka lagi expert. Betul, mereka lagi expert. Tapi mereka kena, mereka tetap kena. Itulah memang kita tak dapat nak fikirkan apa punca dia. Kita boleh katakan satu kemalangan. Kemalangan memang boleh terjadi pada sesiapa pun. Tak kira orang sehat, orang tua, orang kanak-kanak memang terjadi. Yang pentingnya macam mana kita nak menghadapi itu. So katakan, orang tu seperti Kak Erin Kasper, dia tak tahu sendiri pun kena, dia sudah kena, pun tak perasan. Memang ada gejala sikit lah, demam, suhu tinggi, kepala sakit macam tu, tapi satu hari saja sudah tak ada masalah. So ini mungkin sebab besar kemungkinan disebabkan badan kita, contohnya badan Kak Erin yang sentiasa mengamalkan produk kesihatan yang mementingkan kesihatan selama ini. So badan dia dalam satu keadaan yang memang sudah bersiap sedia untuk menghadapi ancaman daripada luar, sebarang ancaman, contohnya virus, bakteria. So badan dia kalau berada dalam keadaan yang berwaspada, katakanlah berwaspada dan bersedia untuk menghadapi ancaman luar, virus ini attack, badan dia akan bertindak balas dengan cepat. Dia akan pada bertindak dengan balas cepat, sel-sel imun dia pun lebih aktif, lebih proaktif untuk menghadapi masa tersebut. So virus ini datang sekejap saja, dia akan antibody akan dihasilkan, tindak balas sel imun sistem akan diaktifkan untuk menghapus virus ini. Inilah menjadikan Kak Erin satu hari saja sudah sembuh. Satu malam sama satu hari. Malam saja. Dan mengikut statistik, orang yang kena virus ini dan berada dalam keadaan yang kritikal, mungkin dalam masuk ICU, perlukan bantuan alatan pernafasan, atau mereka yang meninggalkan dunia, yang sesama langit meninggalkan dunia, kebanyakan daripada 70% mereka ialah mempunyai masalah kronik. Contohnya mereka yang mempunyai masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Ini yang menyebabkan badan mereka lemah. So lemak, virus attack lagi lemah. So inilah terjadi. So bukan kata orang tua atau orang yang masalah tu akan berpenyakit, akan senang dijangkit, tetapi terpulang pada badan kita. Jadi, selepas kita cerita pasal produk, kita pasal produk ni apa semua, saya ingin menyentuh kepada pakar nutrisi kita, Mr. Bun. Bila kita mengenai produk kesihatan, apa? Orang kata pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap produk kesihatan ataupun produk suplemen food ketika COVID-19 ini. Adakah mereka tercari-cari produk kesihatan ataupun tepikan, saya tak percaya produk-produk kesihatan. Pandangan masyarakat terhadap. Sebenarnya pandangan masyarakat terhadap suplemen ada dua jenis. Sama ada percaya atau tidak percaya.
Mereka yang tidak percaya mungkin mereka rasa masih muda lagi, pada kesihatan mereka masih sehat, mereka tak perlukan produk kesihatan. So yang kedua ialah jenis kedua ialah mereka yang mementingkan kesihatan. Bagi mereka yang mementingkan kesihatan, mereka selain daripada menjalankan aktiviti yang sihat pada seharian mereka, yang sihat, tetapi pada masa yang sama mereka juga akan mengambil produk suplemen yang sesuai untuk badan mereka. Kita tu dua kategori ini. So apa biasanya? Katakan contoh senang saja. Bayangkan orang yang sama umur, sama usia, seorang yang selalu pergi jogging dan seorang tak suka bersenam pun, kau nampak perbezaan tak? Memang kau nampak. Ni suruh lari 1 km, orang tu mesti pengsan katanya Pak. Nampak senam. Yang sedap lah. Nampak senam. Dan satu lagi, kalau you nak six packs, you pergi gym tiap-tiap hari, senang nak dapat tak? Senang. Kalau seorang nak six pack, tapi dia tak pergi gym, mungkin pergi gym lah 3 hari sekali. Sama, tak boleh jadi juga. So, ini suplemen dia merupakan satu contoh kita pakai bulletproof vest. Bulletproof vest. Okay. Baju beruntung berlulu. Berlulu So, ini sebagai suplemen seumpama bulletproof vest, dia memberikan perlindungan ke badan-badan kita. So, katakan kita memakai dia setiap hari. Sebab kita pun tak tahu bila kena tempak atau ke mana terjadi. Kita pun tak tahu mana peluru itu dikeluarkan. So, kalau dia terkena, memang dia akan sakit, betul, dia akan sakit, tapi dia tidak akan mati. Itulah suplemen memberikan satu perlindungan kepada badan kita, memberi satu perlindungan. So masa tu kalau contohnya suplemen ialah bulletproof vest dan wireless ini ialah peluru. So dia kena badan kita, memang kita akan kena. Tapi simptomnya mungkin tak ada, simptomnya mungkin sangat ringan saja. Dan proses pemulihan badan kita akan cepat bertindak balas. Mereka yang selalu makan suplemen, mereka yang mementingkan kesihatan, malah mereka lebih aktif, lebih respon kepada semua ancaman, contohnya virus, bakteria dan sebagainya. So dari segi imunisasi badan, kita boleh tengok orang yang mementingkan kesihatan, memakan suplemen, imunisasi badannya ada jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak menjaga kesihatan atau mereka yang tidak mengamalkan produk suplemen kesihatan. So dari sini kita memang tengok perbezaan yang sangat ketara. Jadi, seperti mana semua tahu, Kak Erin adalah seorang usahawan SNE. Of course, sudah pasti Kak Erin akan memberikan produk kesihatan SNE ketika itu tak? Pasti. Okay. Adakah ketika itu Kak Erin akan mengikut pemakanan produk yang daripada sarana pakan nutrisi kita, pakan nutrisi SNE, ataupun Kak Erin makan 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda? Maklumlah kita nak sehat cepat. Kita nak negatif tu cepat. Adakah Kak Erin makan produk yang begitu? Kak Erin sebenarnya bukan sejenis orang yang kalau kata makan 10 biji sekaligus, itu bukan Kak Erin. Okay, sebab first dalam 10 tahun sebenarnya, lebih daripada 10 tahun dengan syarikat SNE, Kak Erin rasa Kak Erin dah cukup memahami produk SNE lah. InsyaAllah lah, itu kepakaran Kak Erin. You jangan cakap, ya ke? You owner ke? Tak. Ini kepakaran lah. Sebab dalam masa 10 tahun, kalau you masih lagi tak kenal suplemen yang you buat, suplemen yang you makan, sebenarnya itu masalah kita sebenarnya, bukan masalah orang lain. Jadi orang kata, cara Kak Erin, memang walaupun orang kata, makanlah 5 biji, itu bukan cara Kak Erin. Kak Erin akan makan step by step. Maksudnya setiap kali 2 jam Kak Erin akan tambah. Sebab apa? Kita kena ingat suplemen pada Kak Erin lah, dia lepas 8 jam dia akan cure balik. Maksudnya you kena, kadang-kadang kita perasan tak orang yang sakit lepas 4 jam 5 jam kenapa dia lemah balik? Bermakna dia punya zat dah kurang. You kena tambah lah. Jadi Kak Erin lebih suka macam tu setiap 2 jam, dan kita sebenarnya sangat banyak masa di sana. Di sana masa kau hanya duduk je dalam bilik, ada handphone. Jadi Kak Erin punya rutin harian kat sana memang FB ni memang aku rasa setiap kali SNE keluar je kita yang first orang share lah, apalah, jawab lah. Dan Kak Erin ramai sebenarnya Kak Erin jumpa kawan-kawan baru yang sempat kita borak. Sebab masa kita bekerja, masa kita tengah sibuk, sebenarnya tak sempat tau. Nak tengok group WhatsApp pun tak sempat. Nak berborak dengan member-member pun tak sempat. Jadi bila hari Kak Erin dalam kuarantin ni, banyak benda yang Kak Erin boleh buat. Kak Erin boleh berhubung dengan lebih baik lah sebenarnya dengan kawan-kawan Kak Erin. Kak Erin boleh berhubung dengan family Kak Erin, dan kita dengan anak-anak Kak Erin lagi senang lah. Asyik-asyik video call. Jadi orang kata hubungan kita sangat-sangat dekat. Itu Kak Erin bersyukur. Bersyukur sebab apa tau? Syarikat SNE dalam masa COVID ni kita dah jalan online. Kak Erin tak dapat bayangkan kalau offline. Apa nak pergi post produk kita. Jadi orang kata dekat situ kerja Kak Erin sangat-sangat senang.
Dan Kak Erin dapat banyak customer baru. Wow. Duduk dekat pusat parenting pun boleh dapat customer. Banyak. Tadi Jin sebab dia tahu pasal tu masa MCO cukup 1,000 Kak Erin dapat. Jangan ingat Kak Erin tak dapat tau. Kenapa boleh dapat customer? Adakah banyak masa ketika dia pusat parenting tu? Memang banyak masa. Kita memang tak ada apa-apa. Sebab first kita sebagai mak-mak ni tak masak. You bayangkan dalam MCO semua mak macam-macam rezeki kan? Betul. Kalau orang yang biasa dengan Kak Erin yang follow Kak Erin, dia akan perasan tahu kenapa Kak Erin tak ada buat live untuk masak-masak ke. Kak Erin tak ada. Aktiviti Kak Erin hanya dengan dalam Facebook, aktiviti basic yang orang kalau biasa Kak Erin tak ada pula anak-anak dia. Kalau tidak Kak Erin dengan anak-anak tahu. Mesti ada gambar Kak Erin dengan anak-anak. Tapi di saat Kak Erin berpisah dengan anak, memang tak ada. Gambar family berbuka, makan pun makan. Jom makan. Kak Erin ada keluar dalam story kalau orang perasan lah. Tapi dalam Facebook Kak Erin sangat jaga. Kak Erin tak ada keluar apa-apa artikel macam COVID yang kerajaan Malaysia keluarkan. Kak Erin kongsi lah. Tapi nak meluahkan rasa hati ke di dalam Facebook, tidak. Itu bukan cara Kak Erin daripada dulu. Jadi orang kata itu rahsia tu tersimpan lah. Jadi ada juga kadang dalam WhatsApp minta pendapat, minta orang kata macam diorang stres, macam mana kita yang tolong selesaikan masalah orang. Jadi orang kata mungkin yang sangat-sangat sebenarnya banyak benda yang Kak Erin belajar lah dekat sana. Kak Erin boleh mengaji, Kak Erin sempat mengaji, jadi Kak Erin jumpa kawan-kawan baru lah. Yang memang tak kenal Kak Erin, bukan kawan-kawan dalam SNE, yang memang tak kenal dan dia tahu dan dia bagi gagalan. Kita tak kenal tapi dia bagi sokongan yang sangat-sangat kuat untuk Kak Erin. Di saat Kak Erin kena COVID, dengan bapak Kak Erin kena COVID. Itu yang Kak Erin rasa Allah bagi sesuatu, dia ambil sesuatu tapi dia bagi yang lebih terbaik lagi sebenarnya. Itu yang Kak Erin sangat-sangat syok lah sebenarnya. Benda baru. Pengalaman kan? Pengalaman yang memang orang lain tak boleh dapat. Orang lain tak nak boleh rasa pengalaman yang sebegitu hebat ini. Kita ada sedikit report yang mengatakan Kak Erin kiranya Kak Erin bila beliau masuk ke hospital, dan bila beliau keluar hospital. Mana kita lihat daripada paparan ini, beliau masuk pada 7 hari bulan 4. Pada 7 hari bulan 4 dan beliau keluar semula daripada ward pada 16 hari bulan 4. Maka di sini beliau mengambil masa 8 hari sahaja. 8 hari sahaja. Pun dah ada negatif, beliau masih lagi diperlukan kuarantin di rumah. Berapa lama di kuarantin di rumah tu? Bila Kak Erin dah disahkan positif first sebelum Kak Erin dibenarkan balik ke rumah, doktor akan siasat lagi. Dia tanya first untuk pesakit you all kena pastikan you all mesti ada bilik lah. Dan bilik you mesti ada bilik air. Kalau tak ada memang tak lepas. You tak boleh balik rumah. You kena kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan tempat lain pula. Sebab ada yang, sebab ramai patient, ramai pesakit COVID yang tak ada bilik lebih lah. Bilik yang ada bilik air. Jadi macam Kak Erin kena pastikan. Dia cakap kena pastikan, kita tak boleh tipu tau. Kita kata oh tak apa, rumah saya ada. Sebab dia akan buat siasatan dia. Jadi orang kata bila kita dah ada, dah benda yang dia nak tu dah ada, baru Kak Erin balik. Dan surat ni, bila kita dapat surat pengesahan ni memang daripada KKM, dia dah cakap dalam masa 14 hari kena kuarantin di rumah di dalam bilik. Baik, itu dia dari pengalaman Kak Erin apabila dia sampai ke rumah. Jadi Mr. Boon, sekarang ni seperti mana kita tahu Kak Erin pun dah bebas daripada COVID-19. Soalan saya, ramai yang tertanya-tanya juga, apabila seseorang tu telah dijangkiti COVID-19, adakah beliau akan dijangkiti semula ataupun beliau boleh menjangkiti masyarakat yang lain di luar? So secara ringkasnya itu, kalau katakan Kak sekarang sudah sembuh, sebenarnya dia takkan jangkit kepada orang lagi. Sebab mengapa dia sembuh? Sebab dia negatif tak ada virus ini. Virus ini sudah tak ada dalam badan mereka. So walaupun virus ini mungkin kata orang masih curiga masih ada lagi, tapi kuantiti ini saya percaya tidak akan merebak kepada orang lain. Itulah sebab kenapa kerajaan nak kuarantin 14 hari lagi 14 hari. Dan satu lagi saya percaya, katakan orang tu masih berkemampuan untuk merebak kepada orang lain, saya percaya government takkan lepaskan dia kan. Dia kan sekarang nak putuskan rantaian penyebaran, so rasa takkan terjadi lah. So adakah dia berpeluang menjangkit semula? Sebenarnya beliau Kak Erin berpeluang berjangkit semula, tetapi kita pun berpeluang dijangkit. Katakan secara logiknya, secara teorinya, Kak Erin dapat risiko rendah, berisiko rendah untuk dijangkit semula. Sebab Kak Erin badan dia sebenarnya sudah antibody dalam kuantiti yang tertentu. So kalau virus yang sama attack,
virus ini akan menghasilkan antibody, badan akan menghasilkan antibody dan secara semua jadi. Tambahan lagi, Kak benar mengalami semua proses ini. So Kak lebih berwaspada. Berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan lebih ketat daripada kita orang. Sebab kita orang tak pernah nampak keadaan itu, tak pernah rasa ketakutan itu. So keperangan kali memang lebih rendah daripada kita orang. Okay, so terima kasih kita punya pakar nutrisi SNA Marketing Sdn Bhd, Mr. Boon, dan terima kasih juga kepada Kak Erin kerana studi meluangkan masa berkongsi dengan pengalaman anda pada petang ini. Dan kesimpulannya di sini, kesihatan harus dijaga, COVID-19 masih ada, belum hilang di mata kita. Jadi harus sentiasa sihat, harus sentiasa berjaga-jaga. Dan dengan ini kita juga ada sedikit sumbangan ikhlas daripada syarikat SNA Marketing. Aduh, Kak Erin. Okey. Sebagai wakil lah. Wakil syarikat. So ni sedikit sumbangan ikhlas daripada syarikat kerana amat berterima kasih kepada Kak Erin kerana hari ini sudi datang berkongsikan pengalaman kisah sebenar yang begitu menarik kepada, bukan menarik tapi begitu informasi kepada kita orang. Sebab bukan semua orang akan menghadapi masalah ini, cabaran ini. Yang penting kita menghadapinya dengan hati yang tabah dan dengan penuh semangat. Seperti yang Kak Erin lakukan, memang satu perhatian yang sangat baik kepada kita semua orang. So, selamat wakil saya menghadiahkan ini kepada Kak Erin. Terima kasih. Boleh Kak Erin cakap 2-3 patah lagi? Boleh. First, Kak Erin sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada syarikat SNA Marketing, especially kita punya Datuk Lawrence. Sebenarnya dalam Kak Erin COVID sebenarnya Datuk memang banyak ambil tahu lah, ambil syarikat banyak ambil tahu, ID pun banyak ambil tahu, Woon pun. Jadi orang kata sebenarnya syarikat Kak Erin memang sangat-sangat orang kata berterima kasih kepada syarikat lah, dan juga tak lupa juga kepada business partner Kak Erin, Sinjing dan juga family Kak Erin. Sebab tanpa you all semua sebenarnya kita tak tahu macam mana nak menghadapi benda-benda macam ni lah. Terima kasih kepada syarikat SNA Marketing sebab care dengan kami yang bersama-sama dengan SNA. Okey, terima kasih. Jadi, kita harus sentiasa sihat. Kita harus sentiasa bertenaga. Kita harus menguatkan imunisasi badan kita. Jadi, bagaimana untuk menguatkan imunisasi badan kita? Kita harus menggunakan produk Sibak Booster SNA. Juang. Jadi, jom kita minum produk 108 Sibak Booster untuk meningkatkan tenaga kita. Dengan ini berakhirlah sudah wawancara kita. Dengan ini berakhirlah sudah wawancara eksklusif khas pemulihan dari COVID-19. Dengan ini review dah sudah leader ataupun pemimpin daripada SNA Marketing yang pengidap penyakit COVID-19. Dan majlis ini tidak berakhir di sini. Kita ada sambungan ataupun ada upacara di liputan luar bersama dengan Cik Farah kita. Dipersilakan Cik Farah kita.